Apakah yang dimaksudkan dengan cabaran? Sebab tajuk kita cabaran umat Islam masa kini. Apa maksud cabaran? Kena tahu dulu, baru kita boleh tahu apa benda kita nak bincang. Dengar cabaran macam faham, tapi kalau tanya apa sinonim dia, tak boleh jawab. Dengar cabaran faham. Siapa tak faham cabaran tu apa? Faham. Tak ada siapa tak faham faham. Tapi cabaran tu apa dia? Cabaran, ambil bahasa mudah dulu. Kalau satu orang mai depan kita, dia kata, aku cabar hang. Kalau dia kata, aku cabar hang, maknanya apa? Aku nak lawan dengan hang. Bahasa kita kata, aku nak challenge hang. So, bila kata challenge dengan lawan, itu cabaran. Kalau cabaran, benda hak berlawanan. Benda hak challenging kepada orang Islam. Kalau dalam bahasa lain, benda hak berlawan arus dengan orang Islam. Yang ketiga, yang keempat, benda yang orang Islam kena berdepan. Dia pikuk no. Orang Islam tak pikuk no. Orang Islam patah balik kau ni. Jadi kena bertembung, berdepan. Apa dia yang orang Islam nak berdepan? Apa dia yang orang Islam nak lawan? Apa dia orang Islam nak challenge? Apa dia orang Islam nak bersemuka masalah ni? Tu tajuk dia sebenarnya. Bila habaq lagu tu baru faham kan? Kalau tajuk cabaran umat Islam tak faham Dia faham sebab bahasa Melayu, tapi dia tak reti. Bila kita kata cabaran ialah apa benda yang nak umat Islam berdepan dengan dia lah ni. Apa dia benda yang umat Islam akan confirm bertembung dengan dia. Dia pikuk tu. Orang Islam kena mai ikut ni. Orang Islam tak pikuk nu juga. Dia kena mai ikut ni juga. Tu tajuk kita nak bincang hari ni. Apa dia? Tapi tak syok lah apa dia. Kalau apa dia, habaq lah. Hari ni kita berhadapan dengan internet yang laju. Kita berhadapan dengan hiburan yang banyak. Dan kita berhadapan dengan budaya yang tak senonoh. Sekian. Assalamualaikum. Tu kalau kita habaq lah apa benda kita nak berdepan. Tapi tak syok logo tu. Kita susun dia punya silibus dia. Apa dia? Baik. Benda hak kita nak berdepan ni, apa dia? Satu. Dah tahu, kena buat apa? Betul lah kan? Orang Islam adalah satu agama, bahasa Inggeris kata, action oriented. Islam adalah agama hang kena buat kerja. Dia tak boleh duduk saja. Saya orang Islam. Tak betul. Kita kata-kata, hang mohong. Dia kata pasal apa? Kata aku mohong. Dah hang duduk saja. Dia kata, dah aku Islam. Islam kalau hang kena mangkit semayang. Tak semayang macam mana hang boleh kata hang Islam? Jadi Islam agama yang kena buat kerja. Saya orang Islam. Macam mana hang boleh kata hang Islam tak buat apa pun? Kena bangkit, pergi tolong orang. Bangkit, kena puasa. Kena semayang tarawih. Kena pergi haji. Kena bayar zakat. Mana boleh nak bayar zakat? Kalau duit pun tak ada, duit jadi asnaf zakat. Kena bayar zakat. Nak ada zakat, kena kerja. Kena buat kerja. Islam agama action oriented. Kena buat kerja. Saya orang Islam. Macam mana boleh kata orang Islam kalau duduk saja? Kena ada zuriat. Kena bangkit, kahwin, ada anak, didik anak pula, bagi jadi cerdik, jadi alim, jadi pandai, berguna kepada Taman Seri Mengkuang. Dia benda tu semua kena buat. Sebab apa? Islam. Sebab Islam. So Islam, semua orang faham, adalah agama action oriented. Islam agama kena buat kerja. Sebab tu kena habaq dulu. Sebab ni tajuk-tajuk akhir zaman apa semua ni selalu orang duk bincang kan. Kena habaq siap-siap. Sebab ada orang dia guna otak cerdik juga. Dia kata kalau logo tu kena pindah pergi duk Mekah Pasal Mekah setiap amalan 100,000 pahala. Cepat sikit masuk syurga kan. Tapi dia terlupa bahawa berkata Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitab beliau, sahabat Nabi ada lebih kurang ratus ribu. Setengah ulama kata 150,000. Setengah ulama kata 200,000. Arwah Datuk Harudin saya dengar dengan telinga saya dalam majlis arwah Tuan Guru. Tuan Guru kata boleh jadi dia pi sampai 400,000.
Arwah Datuk Arunin kata, boleh jadi. Sebab Allah kata apa? Iza ja'a nasrullah wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Menderu. Kalau dalam kita terjemah Melayu dia kata apa? Berdoyon-doyon. Tanya tuan-tuan, doyon tu binatang apa? Saya tak tahu. Berbondong-bondong. Bondong tu binatang tak tahu juga. Maknanya menderu lah orang masuk Islam. Ramai lah, boleh jadi ratus ribu lah. Boleh jadi, kata arwah Datuk Arunin. Baik. Sahabat Nabi ada ratus ribu. Pasal Hajjatul Wada' saja 100,000 orang. Hang ni sepakat ulama. Hajjatul Wada' saja 100,000. Kalau Hajjatul Wada' saja 100,000, takkan sahabat Nabi 100,000. No, yang duduk kat Mekah, yang duduk kat Madinah, yang tak ikut, yang duduk kat area jauh-jauh sikit daripada Mekah, yang tak mai. No, yang duduk dekat Syria, yang duduk dekat Yaman, yang pergi berdakwah apa semua, yang tak ikut. Mesti banyak. So kita katalah kita ambil 150, 200, 400. Ambil tengah-tengah 250,000 lah kita kata. Dalam 250,000 sahabat Nabi, maqam sahabat Nabi yang ada di Mekah dan Madinah adalah sebanyak, kata Syekh Yusuf An-Nabhani, 11,000 orang ya. 11,000 orang saja. Di Baqi' saja 6,000 orang, kata Syekh Yusuf. Di Baqi' saja 6,000 orang sahabat Nabi, termasuk ayah Nabi kat situ juga. Ayah Nabi, kalau tuan-tuan nak tahu maqam asal ayah Nabi di mana, di Madinah, tuan-tuan pergi kan, dia kan kat Madinah tu kan, dia ni masjid Nabi. Lepas tu dia ada ni kawan-kawan yang mana pergi, saya tak dan tunjuk lah. Ni saya punya ilmu baru lah bila saya menelaah apa dapat. Ilmu ni dia meningkat nanti tak? Lagi kita telaah, lagi dapat, lagi banyak kan. Sebelum ni saya bawa, saya tak teringat tahu mana. Baru ni pergi, tahulah tahu mana. Siapa yang dapat pergi lepas ni, Masjid Nabawi tu kan dia lagu ni Masjid Nabawi. Lepas tu dia ada kawasan luar yang ada payung tu kan. Keliling payung tu kan dia ada tandah. Tapi bukan atas tu tandah bawah. Atas tu pintu nak masuk dia. Boleh turun pergi tandah, boleh turun pergi parking kereta dekat bawah basement. Bapa Nabi Sayyidina Abdullah punya maqam asalnya di antara pintu nombor 5 dengan pintu nombor 6, tandah nombor 5 dengan 6. Dulu kawasan tu kubur. Nabi korek, Nabi bawa pergi kat Baqi'. Nabi kita sendiri korek ayah Nabi bawa pergi kat Baqi'. Tu. So ayah Nabi ada di perkuburan Baqi'. Jadi siapa nak pergi tempat asal ayah Nabi boleh pergi tengoklah, tapi jangan duk pergi Fatihah tu, tak ada dah. Dia pindah pergi Baqi'. Boleh faham lah? Dia pindah pergi Baqi'. So ayah Nabi duduk tahu situ. So ramailah sahabat Nabi 6,000 orang ada dalam perkuburan Baqi'. Sebab tu Baqi' adalah jannah, syurga. Syurga. Baqi' ni syurga. Siapa dapat tanam di Baqi', Allah, semoga Allah bagi jasad kita yang hina ni dapat diperkuburkan di perkuburan Baqi' suatu hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu mereka yang mana yang kata nak pergi duduk Mekah apa dapat pahala banyak apa semua, dia terlupa sahabat Nabi ada ramai. Tapi dekat Madinah saja 6,000 orang. Dekat Mekah yang baki ada lebih kurang 5,000 orang. Habis hak lain ratus ribu mana? Semua berselerak seluruh dunia. Sahabat Nabi takkan tak hafal hadis Nabi. Siapa semayang di masjid aku 1,000. Siapa semayang Masjidil Haram 100,000. Siapa semayang Masjidil Aqsa 500. Takkan mereka tak tahu hadis tu? Mereka lagi alim daripada kita, hafal hadis daripada kita. Betul tak betul? Tapi mereka duduk jauh. Sebab mereka cerdik mengetahui bahawa Islam adalah agama kena buat kerja, bukan agama duduk saja. Dia kena keluar buat dakwah. Tuan-tuan ni semua ni tanggungjawab ni. Kalau ada orang-orang yang bukan beragama Islam di Seri Mengkuang ni, tuan-tuan bertanggungjawab untuk cerita mereka Quran, cerita mereka pasal Rasul. Bukan pergi bergaduh, kena bagi hadiah Quran kat mereka. Kena atok strategi. Prof kena atok strategi. Sebab apa? Kesian kat mereka. Mereka jiran kita, kawan kita. Tahu-tahu ke akhirat esok, mereka masuk neraka, tak boleh keluar sampai bila-bila. Tak syok lah. Dia jiran kita kan. Kita tanggungjawab kita lah. Malulah kita dengan orang lain kan. Yang mana yang
Mereka bukan Islam semua, tapi mereka boleh bagi orang yang Islam. Kita semua Islam, berapa kerat ada. Tapi tak cerita langsung kat orang pasal Islam. Rugi ya. Bila tuan-tuan duduk fikir lagu tu, insya-Allah tuan-tuan jarang bergaduh lah. Jarang bergaduh lah. Tak buat apa, duk tengok klip-klip tak ada apa nak buat bergaduh lah. Jadi lagu tu lah. Okay. So, Islam adalah agama kena buat kerja. Baik, itu kita faham.